Untuk itu, dengan segala hormatnya majlis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan amanat. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri, Yang berhormat, yang berbahagia ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai daerah yang dipertua, Majlis Tempatan serta Datuk-Datuk Bandar, seluruh penjawat-penjawat awam Negeri Selangor, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merakamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kita bersama-sama sekali lagi sebagaimana lazimnya pada tiap-tiap tahun baru, tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019, sebelum itu tahun 2018, dapat kita sama-sama berhimpun dan berkumpul untuk melihat kembali beberapa perjalanan kita pada tahun sebelum ini dan serta menjengah apakah kemungkinan yang akan berlaku pada tahun yang kita akan lalui tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Kalau amat-amati dan kita ingati apa yang saya sebutkan pada tiap-tiap kali pertemuan kita tiap bulan sebelum ini, dan juga dalam pertemuan-pertemuan penting sebagaimana yang dipaparkan dalam montaj yang kita lihat pagi tadi, saya selalu mengingatkan kepada semua, terutama kepada saya dan seluruh tenaga kerja penjawat awam di negeri Selangor untuk melaksanakan tugas secara berjemaah dan berkumpulan. Tidak melaksanakan secara in silos. Pada masa yang sama, kita kena segera beradaptasi dengan perubahan dan juga menerima perubahan sebagai suatu realiti. Dan dengan cara itu juga, kita akan melahirkan sebuah pentadbiran dan pengurusan yang resilience ataupun yang tahan uji dan menjaga kepentingan semua pihak dalam dunia yang bergerak dengan segera pantas, dalam aliran berita yang bergerak dengan sangat pantas, dan perubahan-perubahan yang kita lalui secara fizikal dan secara emosi juga berlaku dengan sangat pantas. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita berada dalam realiti baru. Kita berada dalam dunia baru. Kita patut juga melihat apa yang kita lalui sepanjang tahun 2021 dan tahun 2020. Di mana kita berdepan dengan COVID-19 dan di sana selalu ditekankan tentang norma baru. Dan itulah juga semangat yang selalu saya sebutkan agar kita berubah dan bersedia menerima perubahan-perubahan yang berlaku. Kalau tidak, kita akan tertinggal, kita akan jadi tidak relevan. Apa pencapaian yang kita lakukan, yang kita laksanakan sebelum ini hanya dianggap sebagai sejarah yang hanya akan diulang-ulang, yang gagal untuk kita kecapi kalau kita gagal menerima perubahan. Saudara dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, seluruh dunia pada ketika ini, seluruh kehidupan kita pada ketika ini sudah semakin terpencar-pencar ataupun sudah semakin decentralized bahasanya. Kita suka ataupun tidak ada lagi uni kuasa. Tidak ada lagi pengumpulan maklumat, kuasa dan juga pengaruh kepada mana-mana institusi dan kedudukan. Sebaliknya, ia semakin decentralized. Ia semakin terpisah-pisah. Dan pemisahan-pemisahan ini berlaku dalam pelbagai lapisan, bidang, subjek serta landasan-landasan yang kita lalui. Kalau kita lihat tentang pelaporan media, hari ini tidak ada siapa yang boleh mendabik dada sebagai mainstream media. Semua orang mempunyai WhatsApp, semua orang mempunyai
media mereka sendiri yang dipanggil sebagai sosial media. Dengan keadaan ini, berita, maklumat, kawalan, informasi tidak lagi boleh dikawal. Tidak mana sebagaimana sebelum-sebelum ini. Ada kisah di negeri lain, bukan di negeri sini. Mereka bertujuan, pernah berlaku, sengaja mematikan talian elektrik untuk mengelakkan aliran berita keluar esok pagi. Itu semua tidak akan lagi berlaku pada waktu ini. Dan hari ini kita akan mendengar noise ataupun kebisingan itu semakin kuat. Sebelum ini kebisingan, soksek-soksek, cakap sana, cakap sini, itu kita mungkin dengar secara kecil-kecilan di kedai kopi. Sebab itu kalau di negeri Kelantan Darul Naim, dia akan sebut ada politik kedai kopi. Sebab di sana akan bertebar cerita, bertebar propaganda, bertebar analisa-analisa yang akan mempengaruhi watak-watak serta perjalanan politik. Siapa yang rajin ke kedai kopi, dia boleh mempengaruhi, dia boleh mendapat info, dia boleh melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain. Tapi sekarang, perkara itu tidak lagi berlaku di kedai kopi, ia berlaku di semua tempat. Di sini pun ada waktu ketika ini. Sedang WhatsApp, sedang bergosip, sedang membawang, sedang menyampaikan maklumat, sedang berkongsi hadis, sedang berkongsi paling tidak selamat pagi dengan doa-doa yang selalu diulang-ulang. Saudara dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, sebab itu kita tidak boleh lagi beranggapan bahawa dulu lebih mudah, dulu lebih senang, dulu kita buat instruction, kita buat arahan boleh berjalan. Sekarang bukan masanya kita merungut tentang itu. Kita kena beradaptasi dan bersedia dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Itu dalam media, dalam kehidupan, dalam perjalanan kerja dan sebagainya. Dalam struktur ekonomi juga bergerak dengan sedemikian rupa. Pada tahun 2014-15, wujud tentang cryptocurrency, ataupun orang selalu saitkan dengan Bitcoin, yang paperworknya adalah sepanjang 7 muka surat saja tentang cryptocurrency ini. Yang sampai sekarang kita pun tak tahu siapa yang buat white paper itu. Tapi sekarang meluas. Itu bermula tahun 2013-2014, 2018 ada orang pandang remeh, tapi sekarang menjadi satu ledakan. Sampai telah merebak kepada non-fungible token yang merujuk kepada bidang-bidang seperti arts dan juga karya-karya yang tidak dimiliki tetapi boleh dijual beli, yang tidak boleh dipegang secara fizikal tetapi boleh dijual beli. Dan baru-baru ini di Indonesia, seorang remaja menjual wajah selfie-nya pada tiap-tiap tahun saja bernilai jutaan ringgit Malaysia. Ini kadang-kadang kita tak faham. Saya pun sukar untuk memberikan kefahaman. Tetapi itu realiti yang sedang menerpa, menyerang dan datang bagai ombak yang kuat. Bagaimana kepala air di Sungai Loi, Batu 16, Batu 23 ketika kejadian banjir yang lepas, yang telah meranapkan tebing-tebing sungai dan juga beberapa buah rumah, serta memberikan kerosakan yang sangat luar biasa ketika kejadian banjir yang kita hadapi baru-baru ini. Maknanya, perubahan struktur yang besar ini sedang datang, dan kalau kita tidak bersedia dengan perubahan-perubahan itu, walaupun kerajaan negeri telah mengingatkan, saya sendiri berulang kali di sini menyebutkan, kita kena bersedia dengan itu, maknanya kita akan jadi orang yang kecewa. Kita akan putus asa. Kenapa ni kita buat banyak kerja, orang keep on attack. Kenapa ni dah penat kita tak tidur, jaga PPS, buka PPS, beri bantuan, ada lagi orang kritik, ada lagi orang marah. Inilah perkara yang berlaku bukan hanya pada ketika krisis bencana seperti banjir baru ini. Sebaliknya ia akan datang hari-hari, dia akan datang setiap waktu. Dan itu adalah kehidupan realiti baru ataupun kehidupan dunia baru yang kita lalui, yang kita hadapi. Dan ada pula dunia bayangan lain-lain. Macam saya sebut tadi, kita ada sistem keuangan perbankan yang dibangun dengan cukup lama, dengan mencandarkan kepada emas. Sekarang kita ada cryptocurrency, dah merebak kepada NFT.
Selepas ini ada wujud lagi. Sebelum ini kita ada World Cup, kita ada Piala Dunia, kita ada Piala Thomas dalam badminton, kita ada Piala Dunia dalam bola sepak, kita ada Olimpik, kita ada Commonwealth, kita ada Asian Game. Sekarang ada Cyber Game yang kita pun tak tahu bagaimana dia punya pergerakan, tetapi anak-anak kita begitu giat terlibat. Malam-malam kadang-kadang dia menjerit seorang-seorang. Kita ingat dia mengigau. Rupa dia bercakap dengan kawan dia. Jaga-jaga, kiri tu kiri, dia main PUBG. Ya? Ramai juga yang main kat sini. Saya tahu, terutamanya yang saya selalu nampak. Itu realiti baru. Itulah juga yang terbayang sebenarnya kalau kita ingat filem seperti Matrix, cerita seperti Avatar, itulah dia. Ketika kita makan malam, ketika kita sambut kenduri kedara, ketika kita datang bertamu dengan sahabat-sahabat kita di ruangan rakan, anak-anak kita dan mungkin kita, ada dunia dia sendiri. Di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Itu adalah bayangan-bayangan yang tergambar yang mungkin kita tak perasan, tapi itulah realiti baru yang bukan kita nak pergi, kita sudah berada di dalamnya, dan kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal, kita akan dilupakan, ataupun kita akan jadi orang yang tak tahu apa-apa. Kalau hari ini kita sebut pasal Hanafi, semua tahu ke sedikit? Ada tahu? Ada tak tahu? Datuk Aris tahu? Tak tahu. Suami yang baik. Tengok yang paling kuat YB Pelabuhan Kelang, dia mesti lebih tahu. Jangan berpengalaman sama sudah. Itu contoh. Kalau dulu dia sampai hanya WhatsApp, hanya berita-berita, bercakap di kedai kopi, tunggu orang balik daripada Kuala Lumpur cerita, Hanafi mana ingat jiran. Tapi semua orang tahu, bercakap. Anak saya kalau datang pun disebut, Abah nak ke mana? Bunyi lagu pun sama seperti mana budaya yang tersebar dalam budaya dalam kehidupan kita. Saudara dan sahabat-sahabat saya sekalian, inilah yang saya sebutkan sebagai VUCA. Dunia yang volatile, yang uncertain, yang kompleks dan ambiguous. Untuk menjadi sebuah negeri yang tahan uji, untuk menjadi sebuah pentadbiran yang tahan uji, untuk menjadi pegawai, pejabat awam, pimpinan yang bertahan uji, kita kena bersedia beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan berdiri tegak untuk mempertahankan apa yang kita lakukan, untuk melaksanakan dengan betul apa yang kita lakukan, dan dilihat melaksanakan benda yang betul apa yang kita lakukan. Tak boleh lagi dah kita hanya cakap biarlah apa nak mereka kata, yang penting kita buat benda betul. Maknanya setiap jabatan, setiap agensi, anak syarikat, institusi, unit harus mempunyai vehikel kita untuk kita melakukan benda yang betul, dan kita melakukan penjelasan terhadap apa yang kita lakukan. Ini dalam dunia yang memerlukan persuasif, dunia yang memerlukan kita meyakinkan. It's not about your authority. Kedudukan sebagai menteri besar, sebagai esko, sebagai pegawai daerah, pengurusi bencana, pengurusi anti dadah, pengurusi yang lain, pengurusi keuangan. It's not about your authority anymore. It's how you persuade them. Bagaimana anda meyakinkan orang dengan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan. Ini bukan bererti bahawa kita harus kembali kepada dunia yang authoritarian. Sebab bantanan-bantanan di bawah itu juga terlalu kuat. Kalau kita nak patah balik ke authoritarian regime, kembali kepada kedudukan yang penuh otoritas setengahnya, yang kita tak boleh berbuat apa-apa, kita juga yang akan memberontak. Ramai juga yang akan memberontak. Lihatlah di seluruh dunia. Di Hong Kong, di Eropah, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Ada saja bantahan-bantahan yang keluar dengan cara dan kaedah yang keras, kerana sudah tidak ada keterbukaan. Sebab itu kita kena beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Kita tidak hanya boleh mengeluh, kita tidak boleh berputus asa, apatah lagi kita amarah. Kita banyak lakukan. Sebagai contoh, bila banjir, alhamdulillah saya dapat laporan,
Kita mulakan mesyuarat bulan September. Kita mulakan pertemuan bulan Oktober. Kita ada latihan dengan NADMA tahun lepas pada bulan November. Kita bersiap sedia untuk 5,000. Kerana selalunya banjir yang ada di negeri Selangor sekitar 2-3 ribu, paling maksimum 4,500 ke 5,000 orang. Tapi itu juga realiti baru yang saya sebutkan tentang climate change, tentang perubahan iklim yang mendadak. Maknanya pengedaran news, pengedaran berita, pengedaran fitnah, pengedaran cerita yang pantas, perubahan kehidupan yang pantas, ada perubahan tentang maklumat dan informasi dan juga struktur yang pantas. Kita juga berdepan dengan perubahan fizikal yang pantas seperti perubahan cuaca, seperti peristiwa yang berlaku di climate change. So sekali lagi kehidupan kita semakin pantas, frekuensi demi frekuensi perubahan itu semakin pantas. Dan kalau kita tidak bersiap siaga, kita tidak bersedia, terutama daripada segi mental, terutama daripada segi emosi kita, dan sudah pasti daripada kesiapsiagaan kita yang lain, kita akan patah, kita akan tumpas. Dan bayangkan saudara, kita berada the height of the crisis pada satu ketika dulu, pandemik. Kita berdepan dengan the height of the crisis alam sekitar, climate change dengan banjir dan juga mungkin ribut dan sebagainya. Dan ini mungkin realiti-realiti baru yang kita kena siap siaga, bagaimana kita berdepan dengan pelbagai krisis-krisis yang kita tidak jangkakan. Tahun 2020, 2021, pentadbiran ini, pengurusan ini berdepan dengan rintangan-rintangan ini. Krisis politik datang, krisis pandemik datang, diikuti dengan krisis ekonomi. Kita dengan tabah laksanakan, kita Selangor 1, kita Selangor 2, prihatin 1, prihatin 2. Itu semua kaedah-kaedah dan cara kita berdepan dengan rintangan-rintangan. Sebab itu dengan penuh yakin saya sebut, kita boleh jadi sebuah negeri yang tahan uji. Tapi core kepada tahan uji itu bukannya kertas dasar yang panjang lebar, bukan hanya dengan strategi yang nampak kemas dan cantik di dalam paperwork, di dalam presentation, tetapi kemampuan kita, keupayaan kita semua yang ada di sini, baik yang di bawah ini ataupun yang di atas ini, yang ada di bawah sana, yang mendengar secara di dalam talian, untuk mengerah keupayaan kita agile, bingkas. Agile ini maknanya bukan saja bingkas, tetapi ia beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan dan kekal dengan keupayaan serta kemampuannya dengan perubahan-perubahan tersebut. Sebab itu saya ingin ucap terima kasih banyak-banyak. Walaupun ada pihak kritik, dia tak boleh nak selesaikan masalah, dia tunjuk, oh salah sebab lain, salah negeri lain, salah daerah lain. Bila tak boleh nak bagi instruction, bukan nak perbetulkan, salahkan. Saya bukan kerja saya nak salahkan. Kita ada masalah, kita hadap, kita akui. Macam saya akui, kita prepare tak banjir, kita prepare. Adakah kita prepare 108,000? Tidak, kita prepare 5,000. Sebab apa asasnya? Sebab ia berlaku tiap-tiap tahun begitu. Tidak juga amaran meteorologi 18 hari bulan. Dah ketika hujan lebat, masih lagi tak anggap Selangor dalam kawasan merah. Itu semua faktanya jelas, dokumennya ada. Tapi kita perbetulkan tak? Kita perbetulkan. Tahun 2018, 18 hari bulan, 19 hari bulan, kita perbetulkan. Kita laksanakan. Sebab itu, menjelang 21 hari bulan, 20 hari bulan, sampailah sekarang, segala apa yang dirancang dan direncana pasca banjir, Selangor bangkit, berjalan dengan baik, berjalan dengan pantas. 3 minggu, kita keluarkan 180,000 tan sampah. Rakan saya Negeri Sembilan dia sebut, mereka perlukan seminggu lebih untuk keluarkan 1,000 tan sampah. Itu kita buat, itu kita laksanakan, itu kita percepatkan. Kerana kita beradaptasi dan agile dengan perubahan-perubahan itu. Sebab itu saya nak ucap terima kasih pada pegawai-pegawai daerah kita yang kerja keras, tak tidur, menerima kritikan, mendapat bantahan-bantahan, tapi masih terus bekerja. Pertahankan integriti, laksanakan perubahan. Tapi kena percepat dan bersedia dengan setiap masa. Ia akan datang, saya nak beritahu. Suasana ni akan datang lebih kerap.
Mungkin. Frekuensinya janganlah kita relax lah, relax. Last dulu 2006, lepas tu tahun 2021. Oh, boleh relax lagi, relax. Mungkin dah pencen nanti. Saya silap 3 tahun lagi dia boleh berlaku. 4 tahun lagi boleh berlaku. Kerana ini yang sedang kita hadapi. Dalam pelbagai bentuk. Kita ada pengalaman ketika COVID-19. Tak cukup dengan kita buat PKPD, kita buat MCO, kita buat saringan, kita buat vaksinasi. Itu kan contoh manifestasi dalam bentuk yang lain. Baru ni banjir. Disebab dah dilatih dengan perubahan-perubahan tu, saya lihat pantas kita bergerak, kita beradaptasi, kita berubah. Tahun 2020, sebelum itu sebab 18, 19, semuanya nampak tenang, kita tak perlu nak bersilang-silang dengan pentadbiran di peringkat yang lain atau di negeri yang lain. Ada perubahan politik, itu pun kita adjustable, kita kawal dengan pastikan kepentingan serta interest state dapat kita jaga dan kita pelihara untuk kepentingan semua. Saudara dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Sebab itu, pada hari ini, bukan saja kita kena beradaptasi dengan segera, bukan saja kita perlu menjelaskan dan menerangkan dengan tekun, menerangkan dengan sabar, menerangkan dengan konsisten apa yang kita lakukan, menjelaskan dan menerangkan dengan penuh, laksanakan dengan baik, ya. Kita juga perlu melaksanakan sesuatu urusan takbir kita dengan penuh berintegriti. Ini asas yang kita telah bangunkan dengan kuat. Ini budaya yang telah kita umumkan dan kita laungkan sejak 2008 yang lalu. Dan ini pillars kita. Ini tiang seri kita yang kita harus pertahankan. Walaupun ada orang pertikaikan, dan inilah satu lagi cabarannya. Kalau semua orang memerhati kita, saya dah sebutkan tidak ada perkara lagi yang boleh di-hide ataupun disembunyikan. Tidak ada lagi perkara yang boleh kita sapu di bawah kapet, sapu di bawah tikar, yang kita sembunyikan di balik apa-apa dan sebagainya. Sebab ini realiti yang kita hadapi, dunia yang terbuka, kehidupan yang terbuka, perjalanan yang terbuka. Untuk pimpinan sudah pasti ini lebih expose. Untuk ketua-ketua jabatan juga expose. Dalam realiti pada hari ini, mana-mana individu pun kehidupannya akan expose. Adakah kita nak patah balik dunia dulu yang tak ada sosial media, yang tak ada ni? Terpulang kalau anda pilih memilih begitu. Tapi kita juga ada pilihan untuk beradaptasi dan berubah dengan realiti-realiti baru dan sebagainya. Saudara dan sahabat-sahabat sekalian, sebab itu kita juga tidak boleh bergerak bersendirian dan kita kena ajak seramai mungkin rakyat, masyarakat, walaupun ia akan mengambil masa yang sedikit panjang, walaupun ia mungkin akan mengambil masa yang sedikit rumit atau ruang yang sedikit rumit. Kalau dulu arahan yang berhormat, arahan daripada Esko, arahan pegawai daerah, semua akan ikut, semua akan ikut, semua akan patuh, semua akan buat. Hari ini arahan daripada siapa pun ada suara juga yang akan bercakap. Satu itu seorang, kadang-kadang dia boleh pengaruh 8 orang sebab cepat dia share dan cepat dia lakukan. Itulah yang kita kena hadapi dan kita kena lakukan. Kalau kita boleh lakukan, then pada waktu itu kitalah yang disebut sebagai leadership, pimpinan, ketua jabatan, barisan pentadbiran yang tahan uji, yang berkemampuan dengan segala ujian-ujian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebagai sebuah pentadbiran yang responsif, pada hari ini sewajarnya kita perlu untuk menanggapi dan menangani apa yang kita panggil sebagai global warming dan juga climate change. Ini pengajaran penting setelah kita ditimpa dengan beberapa musibah yang tandanya bukan baru. Sebelum itu tanah runtuh di sini sana. Sebelum itu berlaku ribut. Sepanjang pentadbiran saya menjadi menteri besar saja, beberapa waktu malam tahun baru, malam sambutan Aidil Adha, pagi waktu hari cuti dan sebagainya, kadang-kadang terkorban. Karena kita kena sambut ataupun kita kena melayani beberapa bencana seperti ribut yang besar, banjir, tanah runtuh dan pelbagai perkara yang berlaku dengan mendadak dan begitu cepat. Perubahan tentang
climate change ataupun perubahan cuaca yang mendadak ini dan global warming ini kita akan laksanakan dengan menubuhkan sebuah jawatankuasa tetap. Di bawah jawatankuasa alam sekitar sebelum ini yang hanya tumpu alam sekitar, sebaliknya kita akan masukkan elemen untuk menangani apa yang kita panggil sebagai climate change ataupun perubahan iklim yang telah memberikan kehidupan dan kesan kepada kita. Saudara, kesan perubahan iklim ini bukan hanya akan menekan kita kepada soal tanah runtuh, banjir, tetapi juga aspek-aspek kehidupan yang lain. Aspek-aspek sebagai harga barangan sebagai contoh, dia akan terkesan. Sebab ladang yang akan musnah dengan kejadian banjir, ladang yang akan rosak dengan sebab kejadian tanah runtuh. Dalam masa yang sama, perubahan-perubahan iklim yang mendadak ini juga akan menukar struktur tanah, akan menukar tentang suasana dan ambien satu persekitaran, dan mungkin kita akan berdepan dengan krisis-krisis yang lain sebagai contoh bekalan makanan. Sebab itu dalam kita Selangor 1.0, sebab itu dalam belanjawan tahun lepas kita menetapkan dan menitik beratkan tentang food security ataupun food perbekalan makanan yang cukup ini untuk kita pastikan survivability kita sebagai manusia dan kehidupan dapat dipertahankan. Bukan hanya kita pertahankan daripada segi emosi, bukan hanya kita mampu bertahan daripada segi mentality, bukan saja kita mampu bertahan dengan kecekalan kita, tapi kita juga kena bersedia dari sudut-sudut fizikal. Maknanya daripada makanan, daripada struktur kerja, bangunan, ya. Kita kerajaan negeri umumkan untuk buat centralized labour center ataupun centralized labour quarters. Alhamdulillah, tak lama lagi saya dengar kita akan buat satu di Kajang. Tahniah yang cepat kita lakukan. Bulan 1 Januari kita dah boleh buat satu first centralized labour quarters di negeri Selangor yang sebagaimana yang kita umumkan. Sebab itu yang diperlukan pada waktu ini. Itu adalah kedudukan yang perlu kita lakukan pada hari ini. Sebab itu perubahan-perubahan ini bukan hanya satu lapis, ia berlapis-lapis dan akan bagi kesan yang panjang kepada kehidupan kita dan sikit sebanyak merubah. Sebab itu kita akan buat climate change ini ataupun global warming ini sebagai salah satu daripada agenda yang akan ditumpukan daripada peringkat kepimpinan negeri sampai di bawah, supaya pertimbangan-pertimbangan ini akan dibuat. Setiap pembangunan juga akan mengambil kira. Sebelum ini kita ada low carbon framework di peringkat PBT. Kita ada SDG, Sustainable Development Goal. Dan sekarang kita kena melihat aspek global warming ini yang bukan hanya cakap-cakap di luar sana, sebaliknya realiti dan keadaan yang terpaksa kita hadapi. Dan yang paling jelas, yang paling banyak adalah kejadian banjir yang telah melanda kita dengan cukup besar. Dan sebab itu kerajaan negeri juga dalam segenap aspek perubahan-perubahan ini, tahun 2022 kita siapkan ataupun kita sediakan apa yang kita panggil sebagai SIAP. SIAP adalah sebuah institusi yang akan melihat kepada integriti, yang akan melihat kepada pencapaian, yang akan melihat kepada pelaksanaan program-program yang kita lakukan, projek-projek yang kita lakukan, supaya aspek-aspek persediaan yang saya sebut tadi, mental, physical, kita dapat bersiap siaga, termasuk bagaimana kita mampu cushion ataupun kita mampu menyedot dan menyerap setiap rintangan-rintangan yang berlaku, setiap cabaran-cabaran yang berlaku di tahun 2022. Saudara dan saudara sekalian, tahun 2022 bukanlah semuanya yang saya sebut susah, perubahan mendadak, tetapi ini yang kita perlu hadapi. Kalau kita hadapi dengan baik, kita akan dapat melahirkan sesuatu yang lebih baik kepada negeri kita. Alhamdulillah, 2 tahun berturut-turut, tahun 2020, tahun 2021, semua orang fikir sukarnya kita, PKP, PKPD, ekonomi tidak berjalan, perniagaan tidak berlangsung, pelaburan sukar untuk mendarat. Alhamdulillah, 2 tahun berturut-turut kita mampu melebihi daripada sasaran pencapaian pungutan hasil kita. 2 tahun berturut-turut. Tahun 2020, tahun 2021. Saat paling sukar itu, kita berjaya mencapai sesuatu yang lebih daripada yang kita sasarkan. Maknanya apa? Kadang-kala ketika kita berada dalam keadaan tekanan,
Ketika kita berada dalam keadaan sedikit terdesak, kita akan mempunyai keupayaan yang lebih dan kemampuan yang lebih. Momentum itu harus kita kekalkan. Momentum kerja. Suasana itu berubah, bersedia, beradaptasi, dan bersedia adaptif dan bersedia untuk fleksibel, agile, tahan uji, bersabar. Ini ciri-ciri baru yang harus kita tekankan, yang harus kita pertahankan, di samping mempertahankan integriti, mempertahankan profesionalisme penjawat awam, dan juga yang terakhir, bagaimana kita melayan dan mendekati stakeholders, rakyat yang selalu bertanya dengan kita dan lebih banyak bertanya dengan kita dan lebih banyak akan menimbulkan pelbagai perkara kepada kita. Justru untuk menjadi sebuah negeri yang terbuka, yang yakin, kita kena yakin. Yakin untuk mengakui kesilapan. Yakin untuk akui kita sedang betulkan. Yakin untuk akui kita ada masalah ini. Keyakinan-keyakinan inilah yang perlu kita tanamkan. Daripada kepimpinan tertinggi sampai kepada pegawai-pegawai kita di peringkat bawah. Kerana dengan keyakinan kita, kita tak cuba untuk hide. Kita tak cuba untuk sembunyi. Kita tak cuba untuk menyorok. Kalau kita menyorok, maknanya kita nak cover, kita nak selesaikan di mana isu itu, hal itu tidak lagi boleh berlaku pada waktu ini, pada masa ini. Jadi insya-Allah dengan doa kita semua, dengan kecekalan kita semua, Allah suka terutamanya bagi yang Islam kepada orang yang bersabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maknanya bersabar, dimenasihatkan dengan sabar dan menjelaskan dengan hak atau benda yang betul. Inilah perkara-perkara yang patut kita lakukan pada tahun 2022. Fokus, laksanakan, dan insya-Allah kita boleh berdepan dengan cabaran-cabaran dan perubahan-perubahan yang berlaku. Belajar daripada kesilapan-kesilapan, mengenali kelemahan-kelemahan, kita perkuatkan dan perkukuhkan pentadbiran ini. Jadi pentadbiran ini, kerajaan ini, negeri ini adalah negeri yang resilient, yang mampu berdepan. Krisis apa yang datang, krisis politik, krisis pentadbiran, krisis pandemik, krisis banjir, semuanya menjadi satu platform untuk kita bangkit, untuk kita bangun, bukan menjadi pelemah ataupun meletuskan harapan kita untuk maju ke depan. Ketika krisis, ketika keadaan yang mendesak, saya selalu sebutkan, kerajaan menjadi nadi penting. Kalau kita tombang, kalau kita koyak, kalau kita tak mampu bertahan, kita pula jadi amarah, lepas tu kita tuding pula pada orang lain, semua orang juga akan melakukan benda yang jauh lebih ekstrim daripada apa kita lakukan. So pada waktu ini, kerajaan, pimpinan, ketua jabatan akan menjadi nadi penting untuk memandu komuniti, masyarakat dan negara dan rakyat apakah jalan dan laluan yang betul. Kalau tidak, istilah kita jaga kita itu akan twist kepada benda-benda yang lain, akan menimbulkan suasana sebagaimana wujud Occupy Wall Street ataupun pertempuran-pertempuran yang berlaku di Hong Kong, ataupun bagaimana peristiwa yang berlaku di Ukraine, yang berlaku di Kazakhstan pada ketika ini, di mana ada perubahan-perubahan dalam pepimpinan negara disebabkan rakyat yang tidak teratur dan gagal untuk diatur kerana pada waktu tertentu pimpinan sudah koyak, pentadbiran sudah koyak, pentadbiran sudah tidak mampu bertahan dan berdiri untuk melaksanakan tugas walaupun berdepan dengan kritikan dan pelbagai perkara. InsyaAllah ini cabaran penting yang besar yang harus kita lalui, kepada saya, kepada semua yang ada di sini, pada rakan-rakan saya, ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, kepada adun-adun dan pada ketua-ketua jabatan, untuk kita lakukan hal ini dan beringat tentang hal ini. Sebab ia datang, ia seolah-olah kita tak boleh elakkan. Yang boleh kita lakukan ialah bertahan dan bersabar serta kukuh dengan kecekalan untuk menjadi dan membangunkan sebuah negeri tahan uji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.